Lebih 11,000 graduan dilahirkan sejak ditubuhkan pada tahun 1985, menjadikan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Keningau menjadi mercu tanda pendidikan di pedalaman Sabah. Pencapaian itu hasil usaha semua pihak memastikan kampus tersebut kekal beroperasi walaupun hampir ditutup 5 tahun lalu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menyatakan, IPG Kampus Keningau bukan sahaja lahirkan guru berkualiti dan berdaya saing, malah buka peluang pendidikan tinggi kepada anak-anak tempatan. IPG Keningau turut menyumbang kepada pembangunan sosial, ekonomi dan budaya dan wajar dinaik taraf menjadi universiti selaras peningkatan program pengajian. Datuk Jeffrey berucap merasmikan sambutan Jubli Delima 40 tahun IPG Kampus Keningau. Sambutan turut dihadiri bekas pengarah kampus, ketua jabatan, alumni, pesara dan pelajar. Harap-harap guru-guru yang dilatih, bakal siswa yang keluar daripada IPG ini akan mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan ilmu tentang pendidikan digital. Semoga IPG Kampus Keningau ini terus cemerlang dalam apa juga bidang. Dan seperti yang saya nyatakan, IPG Kampus Keningau ini akan terus menjadi satu IPG sebagai penaraju untuk serving the people in educational development. Light of Love Hostel atau Asrama Cahaya Kasih bukan sekadar bangunan tapi simbol keprihatinan penduduk kampung Nasakut Malinsau Darat dan SK Sri Gabungan Ranau bantu murid teruskan persekolahan mereka. Jarak rumah yang jauh sehingga 40 km dari sekolah mendorong pembinaan asrama ini. Dibina dengan kos kira-kira RM230,000 hasil dana daripada pelbagai NGO khususnya Majlis Gereja-Gereja Sabah. Manakala tapak asrama diwakafkan penduduk kampung. Jadi setakat ini dalam perkiraan ada sudah sampai 90% lah siap ini. Namun ada masih banyak lagi beberapa peralatan yang perlu disediakan sebelum beroperasinya asrama inilah. Murid-murid akan disajikan dengan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada kecemerlangan akademik dan juga rohani. Saya percaya dia sedikit sebanyak boleh membantu ibu bapa serta pelajar-pelajar yang jauh dari sini bolehlah datang ke sini untuk belajarlah walaupun dari jarak jauh seperti di Longgom, di Tegapalang dan sekitarnya. Kita akan cek apa yang boleh disumbangkan oleh kerajaan ataupun khususnya melalui pejabat adun Kundasang. Nanti kita akan bincang apa lagi bantuan-bantuan yang kita dapat bantu sama mereka. Asrama Cahaya ini mampu menempatkan kira-kira 20 murid dalam satu-satu masa. Sempena Bulan Kebangsaan, masyarakat di pedalaman diajak untuk terus menyemarakkan semangat kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah. Walaupun ia cuma tindakan kecil, tapi merupakan simbolik penuh makna dalam menghayati dan menghargai erti kemerdekaan. Saya menyuruh kepada semua masyarakat dari kecil ke Mabung ini khususnya untuk bersama-sama terus mengibarkan jalur gemilang dan mengekalkan spirit kemerdekaan yang sudah kita kecapi selama ini dan tentu memastikan ianya menjadi satu pegangan kepada kita. Zakaria yang juga pengerusi sambutan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang ditemui selepas merasmikan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat daerah kecil Kemabong. Mendidik generasi muda erti sebenar kemerdekaan, fokus utama jelajah syarahan kemerdekaan 2025, anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Program merupakan sebahagian siri jelajah yang digerakkan di seluruh negara bagi memberi kesedaran mengenai nikmat keamanan dan kesediaan mempertahan kemerdekaan negara. Dalam syarahan ini juga yang ada kaitan dengan mungkin dalam konteks kesedaran kepada generasi muda hasil daripada nikmat kemerdekaan itu.
dibandingkan dengan betapa beratnya bebanan yang ditanggung oleh rakyat Palestin. Beliau menyatakan perkara ini selepas mempengerusikan mesyuarat jelajah syarahan kemerdekaan 2025 di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Jelajah syarahan kemerdekaan ini akan diadakan di Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi bermula 7 malam 18 Ogos. Syarahan bertemakan Merdeka Malaysia, Merdeka Palestin dijangka menarik kehadiran lebih 300 peserta di sekitar Kota Kinabalu. Sempena Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, buat pertama kalinya makanan warisan Sabah ditonjolkan menerusi Festival Cita Rasa Warisan Sabah yang menampilkan jualan makanan tradisional daripada pelbagai etnik. Pendekatan ini antara inisiatif MOTEK melalui Jabatan Warisan Negara mengangkat warisan makanan di negeri ini selaras Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Kita ada 25 peniaga yang kita bawakan khas daripada pelbagai daerah di Sabah lah. Bukan setakat di Tuaran, tapi kita ada juga penyertaan daripada Kota Belud, Keningau, Putatan dan banyak lagi lah. Pelbagai-bagai daerah dan juga pelbagai etnik. Etnik Murut, Kadayan, semua kita bawa. Dan etnik-etnik yang selaku penjual ini akan menjual lah makanan-makanan warisan etnik masing-masing. Festival ini turut menampilkan Chef Fikri dan Johan Aman dalam program demonstrasi makanan. Selain pertandingan cita rasa warisan Ratu Serimpak yang mempamerkan busana tradisional sambil memasak menu tradisi. Festival berlangsung selama 4 hari sehingga esok di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama, Kampung Lok Batik, Tuaran. Kereta api Tenom bukan sekadar pengangkutan, sebaliknya warisan hidup yang menyatukan sejarah, keindahan alam dan nadi kehidupan masyarakat pedalaman Sabah. Duli Simon ada perkongsiannya. Sebagai satu-satunya laluan kereta api aktif di kawasan pedalaman, ia menghubungkan Tenom dan Beaufort menyusuri Sungai Padas dan hutan tropika sejak era penjajahan British. Uniknya, sebahagian besar landasan masih mengekalkan struktur asal. Laluan ini turut menjadi tarikan pelancong, satu-satunya akses ke lokasi arung jeram popular di Sungai Padas. Kalau dilihat, kita punya kereta api ini memang yang tahun 70-an. Tetapi sebenarnya ini pula yang disukai oleh pelancong. Pelancong datang kemari, mereka semata-mata naik kereta api yang ini. Karena di negara mereka sudah tidak ada lagi. Sedemikian. Wonderful train. It's a beautiful train ride with the views on the riverside, and it's very natural. And on the other hand, very kind of old, kind of back in time. And I think it's very beautiful. Bagi penduduk setempat, kereta api ini lebih daripada sekadar kenderaan. Ia adalah pengangkutan utama ke sekolah, pasar dan klinik, terutama sebelum wujudnya jalan raya. Perkhidmatan dikendalikan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah bermula semula 1 Ogos. Tren beroperasi dari Tenom ke Beaufort pukul 7.30 pagi dan 1 petang dari Beaufort ke Tenom pada 7.50 pagi dan 1.30 petang. Terima kasih lah karena kerjaan dapat urus semua ini. Kita berterima kasih lah betul-betul. Ini sejak kami punya perjalanan pengangkutan kami. Kalau dulu kami memang tidak kereta api. Ada kereta api pun tidak tidak lancar. Harap-harap berjalannya kereta api hari ini dia oke terus sampai yang tidak yang macam dulu lagi. Namun perkhidmatan ini tidak lari daripada cabaran banjir, tanah runtuh dan kerosakan struktur menjadi cabaran utama. Justru penyelenggaraan sentiasa dibuat demi kelangsungan perkhidmatan kepada rakyat. Sebagai tambahan, perkhidmatan ke Rayo disediakan pukul 4 petang dari Tenom dan 5 petang dari Rayo ke Tenom. Dengan tambang sekitar RM8 sehala, kereta api ini kekal sebagai pilihan ekonomi bagi penduduk dan pelancong. Duli Simon, RTM. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Fazrul Hisham Effendi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.